أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, ibu-ibu, ayah-ayah, sedang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa hendaknya berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton yang saya muliakan, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bernafas, untuk kita kembali hidup, bangkit daripada mati yang seketika. Alhamdulillah. Dan marilah sama-sama kita mulakan hari kita, pagi kita dengan kita memperbanyakkan berzikir dan juga berselawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin Allahumma amin insya-Allah. Dan alhamdulillah pada pagi ini bersamaan dengan hari Khamis 24 September 2020, 6 Safar 1442 Hijri, saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda. Dan untuk episod Tanyalah Ustaz pada pagi ini, kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik, iaitu sirah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita bawakan di studio pada pagi ini seperti biasa tetamu ataupun panel undangan kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ceria pagi ini Ustaz. Ceria. Seperti selalu Ustaz. Ya, jumpa Da'i Anas dia makin manis pula. Allahu akbar, manis seperti gula Ustaz. Bersebut bukan macam madu. Macam madu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah, dan kami di Tanyalah Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Ilyas Ismail atas kesudian pada pagi ini untuk bersama-sama dengan kita untuk mengupas topik sirah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan seperti biasa Ustaz, kita tak lengkap program kita tanpa DNA soalan yang diajukan kepada para penonton. Dan bagi anda yang mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol. Berapa nombornya? 1-800-88-1677 atau hantarkan menerusi aplikasi WhatsApp ke 0111-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Tanyalah Ustaz TV3, tekan pada poster muka yang comel Ustaz Ilyas kita, masya-Allah tabarakallah, dan juga muka saya yang tak apa nak answer ni, tekan di bawah tu, hantarkan soalan di bawah poster. Minta tolong kepada para penonton jangan hantarkan soalan ataupun elakkan menghantar soalan di live Facebook kita kerana kita sukar untuk mengambil soalan dari sana, insya-Allah. Jadi untuk siaran pada pagi ini juga kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan di TV9. Kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan, insya-Allah. Dan seperti biasa Ustaz, kita untuk permulaan topik pada pagi ini, sebelum saya serahkan kepada yang bagi Ustaz, kita nak paparkan sedikit infografik menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk statistik COVID-19 yang terkini melanda negara kita, yang cukup membimbangkan juga sebenarnya Ustaz. Antara yang kita dapat kongsikan sehingga semalam, statistik 23 September 2020, terdapat jumlah kes baharu sebanyak 147 kes, iaitu kes import sebanyak 4, manakala kes tempatan 143, manakala jumlah kematian baharu sebanyak 3 kes, dan terusnya menjadikan jumlah keseluruhan kematian sebanyak 133 kes. Manakala bagi kes sembuh baharu juga, kita statistik yang dapat kita paparkan sebanyak 39 kes dan menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 9,602 kes.
Dan ini satu perkara yang sebenarnya kita juga menasihatkan kepada diri kita dan juga kepada para penonton Tanya Ustaz dan juga seluruh rakyat Malaysia untuk kita terus melakukan kawalan kendiri, kita patuhi SOP yang telah pun digariskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga kita memakai pelitup muka di tempat awam maupun tempat sesak dan juga kita melakukan kawalan-kawalan kendiri. Mudah-mudahan kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 insya-Allah dengan hashtag ataupun tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Dan Nabi Ustaz, untuk permulaan topik pada pagi ini Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Biasa kita dengar sirah ataupun bicara tentang topik ini. Cuma mungkin pada hari ini kita nak highlight ataupun kita nak imbau kembali antara poin-poin penting, isi-isi penting dan juga perkara-perkara yang mungkin kita boleh jadikan iktibar dalam kehidupan kita. Dan untuk permulaan topik ataupun mukadimah, saya serahkan kepada Yang Bahagia Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih adinda saya Dai Anas, rakan-rakan kru penerbitan Tanyalah Ustaz, moga disayangi Allah. Para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, perempuan hajah, ibunda saya tersayang di kampung sana, moga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dayana, untuk silibus sirah pada pagi ini, kita awal-awal mengakulah kita bukanlah orang yang arif tentang ini, jadi kita mengalu-alukanlah. Sekiranya ada cadangan maupun teguran, boleh juga menerusi Facebook kita jika ada pandangan yang boleh disampaikan untuk diperbetulkan. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat untuk kita bersama. Izinkanlah saya untuk memulakan bicara berkait tentang seorang tokoh mulia, juga sahabat Nabi SAW ini, juga seorang khalifah, juga pernah menjadi governor, juga penulis wahyu Nabi yang terkenal ini, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ini, dengan memulakan ayat Al-Quran yang mana saya akan membacakan daripada surah At-Taubah ayat 25 hingga ayat 26 ya. Sekali lagi surah At-Taubah ayat 25 hingga ayat 26. Mudah-mudahan ianya dapatlah kita menekuninya bersama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Dan semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta ia menyeksa orang-orang kafir itu dengan kekalahan yang membawa kehancuran. Dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang
kafir. Surah At-Taubah ayat 25 hingga ayat 26. Dai Anas, sebenarnya ayat yang kita baru saja bacakan atau kita pendengarkan sebentar tadi itu, dia ada kaitan ni dengan tokoh yang bakal kita bicarakan. Artinya ada perang yang disertai oleh beliau yang menjadi suatu titik penting untuk kita ketahui, perang yang bersejarah yang disertai oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut sosok tubuh yang disebut sebagai Sayyidina Muawiyah ini, beliau namanya itu iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan bin Umayyah bin Abi Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Bila kita sebut sampai bin Qusay bin Kilab ini, kita akan merasakan bahawa macam pernah dengar je jalur kan, salah silah jalur keturunan ini. Ya, memang ada kaitannya itu dengan jalur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa orang sekarang kata apa? Ni bukan keturunan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa ni. Ini keturunan mulia, orang hebat-hebat ini semua. Dan beliau juga merupakan seorang penulis wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memeluk Islam, ketika dia peluk Islam, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam yang lain pada ketika itu kan peristiwa nak masuk ke Mekah tu dihalang oleh kaum musyrikin Mekah, ataupun juga disebut umrah qada, tak jadi nak pergi tahun tu, maka tahun depannya. Maka tahun itulah peristiwa di mana Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dia memeluk Islam, namun pada ketika itu dia memeluk Islam dalam keadaan orang tuanya ataupun adik-beradik yang lain tak tahu lagi. Diam-diam saja ketika itu. Namun pada peristiwa Fathu Mekah ataupun pembukaan kota Mekah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh tentera-tentera Islam, maka pada ketika itulah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an mengisytiharkan keislaman beliau selama ini. Dan menariknya Dayana, bukan setakat Sayyidina Muawiyah saja, beliau, ayahanda, ibundanya dan juga adik-beradik yang lain semuanya memeluk Islam. Semuanya memeluk Islam dan semuanya menjadi orang-orang yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila tuan-tuan, bila kita sebut saja bin Abi Sufyan, kita juga akan rasa macam orang kata apa, macam pernah dengar nama Abi Sufyan ni dalam rentetan sejarah ataupun dalam sirah yang kita biasa baca. Ya, siapa tidak kenal Abu Sufyan ini sebelum keislaman beliau juga merupakan seorang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau sangatlah memusuhi Islam. Kita biasa dengar isterinya pun Hindun. Hindun ni pun kita pernah dengar tentang betapa bencinya dia kepada Islam, termasuklah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syahid, iaitu Sayyidina Hamzah yang dibelah dadanya, dan kita pernah dengarlah kisahnya itu. Dan akhirnya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala mereka memeluk Islam. Dan Islam sendiri tidak menilai seseorang berdasarkan siapa dia dulu. Kan, kau yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu itu dulu. Maknanya seseorang itu apabila dia dah peluk Islam, bila dia telah menerima hidayah Allah, maka kisah dulu-dulu sudah tak dikira semua dah. Maknanya selepas daripada itulah yang akan diambil kira. Maka rupa-rupanya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga dari segi sosok tubuh, maknanya dia punya fizikalnya pun memang orang sega, ganteng. Orang memang orang handsome. Beliau seorang yang kulitnya putih, tinggi, memang sega, orang handsome. Dan beliau juga seorang yang dari sudut pemerintahan ni, kalau kita pergi ke depan lagi ni, maknanya beliau seorang yang sangat berpengalaman dari sudut pemerintahan ni. 20 tahun sebagai governor, 20 tahun lagi sebagai khalifah. Maknanya beliau sangat, bukan orang yang baru sehari dua dalam dunia pemerintahan ni. Memang beliau sangat berkemahiran. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat ketika mana satu orang dia jumpa Nabi, dia minta, ya Rasulullah, ada kerja apa-apa boleh bagi tak? Nabi tu terang bagi tahu, innaka dhaifun, engkau ni lemah. Engkau ni lemah. Bukanlah Nabi menafikan kemampuan kebolehan beliau, tapi Nabi berterus terang, kalau orang ni memang ada kemahiran, ada kemampuan, ya Nabi akui. Baik, cerita lain. Iman, soleh, amal, ibadah, solat malam tu cerita lain. Kemahiran memimpin ni tak semua orang ada. Walaupun dia tok lebay sekalipun, belum tentu dia boleh memimpin. So memimpin ni dia ada kemahiran dia, dia ada orang-orang dia.
Maka oleh sebab itu kalau kita lihat Sayyidina Muawiyah ini bukan diakui oleh satu orang dua saja, malah di kalangan malah Nabi Muhammad SAW dalam doa Nabi akan kita ceritakan nanti diakui juga di kalangan sahabat-sahabat sendiri, ulama-ulama tabi'in semua mengakui akan kehebatan beliau. Bahasa sekarang kata apa? Testimoni. Yang begitu cantik tentang beliau ini, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kalau kita lihat juga dari sudut latar belakang adik-beradik Sayyidina Muawiyah ini, kalau kita lihat kan di antara adik-beradik beliau yang boleh saya kongsikan dalam kesempatan ini, Yazid bin Abi Sufyan, Utbah bin Abi Sufyan, Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Dan Ummu Habibah binti Abi Sufyan ni menarik juga kisahnya. Kenapa? Dia juga merupakan isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin ataupun salah seorang daripada ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi. Maknanya Sayyidina Muawiyah dengan Nabi ni ipar lah. Dia ipar lah. Dia kena mengenal kat situ juga. Dahlah ada jalur keturunan yang sama. Lepas tu pula kakak dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Ummu Hakam bin Abi Sufyan, Azza binti Abi Sufyan, Umaymah binti Abu Sufyan, dan juga beliaulah Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya keluarga mereka ini, adik-beradik mereka ini merupakan keluarga keturunan dan juga adik-beradik yang memang hebat-hebat. Dan juga diceritakan bahawa Hindun sendiri sebagai ibu kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang ibu yang tegah dalam mendidik anak. Pernah sekali berjalan dengan ibunda dia, Hindun, Sayyidina Muawiyah, jalan dua beranak ni, tiba Muawiyah jatuh, terjatuh. Kecil-kecil jalan, jatuh saja, dia suruh bangun. Tak ada nak alalah cayang-cayang alam mama kesian, anak mama jatuh. Tak ada masa. Kau nak jadi pemimpin hebat, nak bangunkan negara, nak membangunkan wilayah Islam hebat satu nanti. Tak boleh gini, tak boleh lembek-lembek. Bangun. Sendiri bangun. Maknanya dari sudut ketegasan, sebenarnya Dayana ada dia punya dialog dia itu. Saya ringkas saja sebab kita nak pergi banyak lagi. Dia punya sorotan sirah yang kita nak kongsikan. Dan juga Imam Az-Zahabi menyebutkan Muawiyah masuk Islam sebelum ayah dia secara diam-diam, dan ketika mana ayah dia tahu bahawa anak dia itu dah masuk Islam, dah memeluk Islam ini atau menerima hidayah Allah, dia sendiri pelawar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa anak dia ini, maknanya dia pelawar pada Nabi, ya Rasulullah, ni anak saya ni, dia ada kemahiran. Kemahiran apa? Kita nak cerita sekarang ke? Kita bagi suspense sikit, insyaAllah. Kita nak berehat sedikit, insyaAllah. Boleh saya dengan izin, boleh. Kita akan kembali menceritakan kisah ataupun sambungan apa yang disampaikan oleh Baginda Ustaz. Cukup menarik kisah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Saudara, biasakan kehidupan norma baharu dakwah dan Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan terima kasih atas tontonan anda. Dan pada pagi ini kita masih lagi berbicara tentang sirah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bersama dengan ahli panel tetamu undangan kita, Ustaz Muhammad Ilyas Ismail, dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang bagi Ustaz, kita nak sambung Ustaz kisah yang kita biarkan tergantung, dia tak tergantung sepi lah, tergantung tertanya-tanya tadi tu. InsyaAllah kita nak sambung kisah tersebut. Jadi dipersilakan Ustaz. Ya, saya dulu tak berapa nak reti sangat cliffhanger ni. Tapi jap-jap kawan dengan kru-kru ni, produksi ni, kita tahu juga maknanya dia berhenti tengah sedap. Ilmu baru. Allah Akbar. Okey, baik, terima kasih Dayana dan semua para penonton yang disayang
sayangi sekalian, kita menyambung kisah kita dalam silibus sirah ini, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kita menyebutkan berkait tentang Sayyidina Muawiyah ini juga merupakan seorang yang berkemahiran. Apa kemahirannya? Iaitu ayahandanya mempelawar pada Nabi SAW bahawa anaknya ini, iaitu Sayyidina Muawiyah ini, dia ada kemahiran menulis. Dia ada kemahiran menulis, mencatat. Jadi berilah kepada dia peluang untuk apa khidmat, apa bakti boleh dibuat. Maka dia oleh itu dilantik menjadi salah seorang penulis wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan bila dia dilantik saja, dia seorang yang senantiasa berdamping dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat-sahabat kanan yang lain, khususnya apabila dalam bab nak mencatat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila kehadiran beliau ini, dia akan hadir bersama dengan pen dan kulit-kulit sebagai lembaran nak dicatat, kulit-kulit haiwan ni lah. Maknanya dulu mana ada kertas lagi, kertas A4 tak ada lagi, dengan tab lagi tak ada lah. Jadinya dahulunya itulah sebagai medium alat tulisnya itu, pena ataupun pen, juga dengan lembaran kulit-kulit haiwan yang kering ini dijadikan sebagai tulis tempat untuk nak menulis wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nariknya Dayana, Sayyidina Muawiyah ini sangatlah bertuah sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang lain ridwanullah alaihim ajma'in ini. Beliau juga bertuah kerana pernah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dalam hidup yang mendoakan kita itu para alim ulama, orang soleh. Doa pun kita rasa macam, ya Allah, rasa kembang dah. Beruntung. Sejuk kembang. Ini kan pula didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan ulung. Nabi pernah doakan Sayyidina Muawiyah dalam doa Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdihi wahdi bihi. Maksudnya, ya Allah, jadikan dia pemberi petunjuk dan diberi petunjuk, dan bimbinglah dia, bimbinglah manusia dengannya. Apa maknanya? Ya Allah, jadikan dia ini pemberi petunjuk. Artinya penyebab untuk orang lain dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia menjadi asbab untuk orang lain mendapat hidayah Allah, dan diberi petunjuk, dan dia tu pun sama, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bimbinglah dia ya Allah, dan bimbinglah manusia-manusia yang ada di sekeliling yang mengikut dia ya Allah. Ini doa yang sangat hebatlah yang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada didoakan oleh Nabi, Sayyidina Muawiyah juga terkenal sebagai seorang yang bila dia catat wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini, catatan beliau, tulisan beliau dipuji oleh Nabi. Ada didoa Nabi, didoakan Nabi, tulisannya pula dipuji Nabi. Kan? Macam kalau kita zaman sekolah dulu, kawan-kawan kita macam-macam rupa tulisan. Cakar ayam. Allah, bengkang bengkok tulisan sengit semua. Yang tulisan cantik-cantik dulu dapatlah hadiah pensel. Kenapa? Ini tulisan paling cantik, cikgu kata lah. Jadi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, saya selit-selit ni tak apa. Maknanya mudah faham. Mudah faham kan? Kita tidaklah begitu ni sangat kan? Okey. Apa pun tuan, jadinya beliau dipuji kerana tulisan beliau, kata Nabi, tulisan yang kemah, jelas dan mudah difahami. Artinya kita mak ayah mendidik anak-anak begitu. Didik anak-anak bukan sekadar mahir menulis, lenturkan tangan dia itu supaya tulisannya itu jadi tulisan yang bagus kan. Tulisan baik, bukan apa orang kata, kalau tulisan baik-baik, tulisan elok, pusing dia huruf A ke, kalau jawi pun samalah. Melambangkan dia ni seorang yang cermat. Tak adalah typing error. Apa ni kalau bahasa WhatsApp typo. Sayang saying tak habis-habis. Saying. Kan, jadi begitu. Dan juga Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan juga pernah dia tunggu di depan rumah Nabi SAW. Apa tujuan tunggu? Nak catat wahyu lah. Ada wahyu-wahyu yang baru turun apa kan? Dia nak terus catat. Dia nak catat. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW pandang Sayyidina Muawiyah dengan mengisyaratkan satu lagi doa. Allah untunglah Sayyidina Muawiyah ya, dia doakan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada orang tanya, Ustaz, bukan setakat
sahabat Nabi saja ke yang untung dapat doa? Habis kita umat-umat ni ada tak Nabi doa? Ada. Golongan bertuah yang didoakan Nabi siapa? Ni di kalangan kita ni siapa dia? Saya ingat tak boleh cerita sekarang. Kita simpan kita sekejap lagi kan. Ada di kalangan kita ni yang Nabi doa tu. Nabi doa. Kalau saya lupa ingat kalau Dayana. Tulis. Allahu akbar. Takut hilang dia. Pencatat nota kan. Biasanya saya lupa. Kita pun ada di kalangan kita ni yang Nabi doakan khusus golongan mana? Yang Nabi doakan untuk dia. Doa hebat-hebat lah. Apa doanya dan siapakah golongan itu? Okey, nanti Dayana ingatkan. InsyaAllah. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi kepada Sayyidina Muawiyah ini, doanya berbunyi, Allahumma allim Muawiyatal kitab wal hisab wal kihl azab. Apa maknanya? Ya Allah, ajarkan Muawiyah ini menulis. Ajarkan dia menulis supaya lebih bagus tulisannya itu dan berhitung, dan lindungilah dia daripada seksaan maupun azab ini semua. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Artinya suatu rentetan sirah yang begitu cantik, menarik sekali dia punya maknanya daripada kelahiran, daripada ahli keluarganya, kemahiran yang dimiliki beliau, ketaatan dan juga sumbangan beliau terhadap Nabi Muhammad SAW ini merupakan suatu yang patut dijadikan tauladan buat kita bersama. Dan saya kira kita nak naikkanlah soalan daripada sahabat kita. Ya, satu kronologi dan juga ringkasan yang cukup menarik Ustaz. Semestinya banyak yang akan kita bicarakan, tapi sebelum itu kita nak raikan terlebih dahulu sahabat kita yang telah pun mengajukan soalan menerusi laman Facebook. Salah Rasid Cik Ci yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini lahir daripada keturunan tokoh-tokoh panglima perang dan beliau sudah terdidik dengan sifat-sifat ketenteraan yang bersifat zuhud dan kehidupan serta jiwanya hanya berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, mengapakah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menentang pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Dua soalan di situ yang semestinya satu gambaran menerusi soalan yang ditanya ni. Saya ingat yang kedua tu mungkin kronologinya itu mungkin jauh sedikit daripada apa yang kita sedang ceritakan ini, tapi mungkin kalau dengan izin Ustaz nak ceritakan sedikit insya-Allah. Dua soalan Ustaz. Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian dan juga sahabat kita yang mengajukan soalan. Terima kasih atas soalan yang membuka minda kita dan membuka ruang perbincangan kita ini ya. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan seorang yang terkenal memang sejak daripada kecil lagi dididik oleh ahli keluarganya dengan sifat kepimpinan. Sebab itu kalau tadi sikitlah sorotan yang saya sebut berkait tentang ibundanya Hindun, ngajar anak dia tu tentang sifat kita kata bangun sendiri, tegas dalam mendidik anak semua. Dan memang begitu, Muawiyah ini karakternya memang tegas. Dalam pemerintahannya pun dia memang tegas. Walaupun apa yang berlaku ketika pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kalau sampai pada dia akan begitu teliti sekali. Betul kan ni berita ni? Kan sahih ke tidak ke bagaimana, dia akan memang tegas. Dia bukannya seorang yang boleh kita kata nak buat main-main ni, tak boleh. Ini ya betul. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini, dan juga diakui dalam sejarah sebagai contoh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan ma raaitu ahadan itqani li imarati min Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya tak pernah jumpa orang yang sangat menguasai pemerintahan selain Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ini. Maknanya dia seorang yang memang pakar dalam bab memimpin ini, memang pakar. Dan ya, kita tidak menafikan Rasulullah SAW itu yang pertama lah kan dalam soal kepimpinan ini semua. Namun tidak menafikan beliau juga atau Sayyidina Muawiyah juga seorang yang hebat dari sudut pemerintahan, sehingga kan disebutkan lagi manja'ahu yafrah. Siapa-siapa yang berjumpa dengan beliau, Sayyidina Muawiyah ini, siapa jumpa dengan dia balik mesti seronok. Menghadap dia balik mesti gembira punya muka. Maknanya adalah tu ni, tak tahulah bangkali kalau zaman sekarang lah ni makcik rumah makcik atap bocor ke tercabut ke apa, balik tu adalah tu dia dapatlah apa-apa. Mungkin bangkali Sayyidina Muawiyah bagilah apa-apa kan kepada orang yang ataupun rakyat yang datang mengadu kan.
Dan sememangnya Sayyidina Muawiyah ni juga terkenal selain daripada seorang yang tegas, beliau seorang yang dermawan. Sehingga kan ummahatul mukminin, para isteri-isteri Nabi SAW pun, ialah selepas kewafatan Nabi, para isteri Nabi pun juga mendapat sumbangan daripada beliau. Dia bagi sumbangan. Yang saya ingat saya lah, yang mendapat sumbangan daripada Sayyidina Muawiyah juga antaranya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mendapat sumbangan daripada beliau. Seorang yang dermawan, artinya kalau dah memang dermawan dengan rakyat pun apa masalah pun dia akan permudahkan. Malah karakter beliau lagi wala yatadayaq wala yahmi wala yaghdab. Maknanya beliau seorang yang tak pernah nak berasa sempit. Apa pula ni, apa benda lagi mana? Nak rasa sempit tak ada. Dan juga seorang yang tidak mudah resah. Ya, memang dalam kepimpinan pasti ada cabaran. Tak ada mudah resah. Dan beliau juga tidak mudah nak marah-marah, nak mengamuk. Dia tegah bukan bererti marah. Orang kata dia tu tegah, senyum tak pernah. Dah. Bengis kan. Itu rimau singa. Dah. Kan sebagaimana Sayyidina Umar lah kan. Walaupun tegah beliau, dia ada sisi-sisinya itu. Lihat dia seorang yang penyayang, seorang kelembutan ataupun pemurahnya itu. Saya kira terjawab soalan pertama. Yang keduanya ialah dikaitkan Sayyidina Muawiyah ini dengan sifat beliau menentang Khulafaur Rasyidin ini perkara yang perlu diperbetulkan ya. Para penonton sekalian, sebab itu saya puji dan saya ucap tahniah kepada TV3 TV9 ni kerana ialah salah satu daripada silibus Tanya Ustaz ni, iaitu silibus sirah. Itu diwujudkan kenapa? Supaya kita di akhir zaman ini yang sering digembar-gemburkan dengan pelbagai saluran medium. Maknanya, Ustaz betulkah Nabi pernah buat macam ni dulu? Ustaz betulkah Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah ni? Betulkah Ustaz? Kami dapat mana? Baca dalam internet, habis internet dah. Dia ternet susah. Tidak sahih kesahihannya. Dia tak rujuk pada kitab, tidak rujuk pada ahli sirah yang sebenar, yang adil kan. Jadi bahaya ini. Tapi tak apa. Saya kira apa yang saya nak kongsikan berkait tentang persoalan tentang Sayyidina Muawiyah ini dan kaitannya dengan menentang Khulafaur Rasyidin, kita nak cerita sekarang ke atau rehat seketika? Kita simpan sekejap Ustaz, kerana kita ada pemanggil di talian pada ketika pemanggil. Silakan. Ya. Dan di talian pada ketika ini para penonton, kita ada pemanggil yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan juga Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah saya sehat. Dai dan Ustaz sehat ya. Alhamdulillah. Silakan soalannya. Soalan saya begini Ustaz. Ustaz ada menyebut pada peringkat awal tadi Muawiyah bin Abu Sufyan ini memeluk Islam, tetapi secara sembunyi-sembunyi, tidak diisytiharkan secara terang-terangan ini. Soalan saya, apakah sebenar motif dan tujuan ataupun maksud yang tersurat dan tersirat? Kerana adakah dia mendapat tentangan pada peringkat permulaan memeluk Islam dari keluarga ke, ataupun dia gerun dengan musuh-musuh Islam, terutamanya Abu Lahab ini Ustaz? Itu je soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup baik daripada Tuan Omar Abdul Majid kita yang bertanya, ni antara ciri-ciri Omar yang lembut Ustaz. Omar Abdul Majid Ustaz, masya-Allah, yang antara yang pemanggil setia kita, alhamdulillah, dan soalannya cukup hebat tentang kenapa dirahsiakan. Mungkin kita nak jawab ni sedikit soalannya sebelum kita masuk kepada fitnah ataupun tomahan yang dilemparkan terutamanya oleh Orientalis Barat kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, katanya menentang Khulafaur Rasyidin. Dan insya-Allah Ustaz dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Dayana dan juga pemanggil kita Tuan Haji Omar kan. Para penonton semua, bagus soalan tadi, iaitu mengapa Sayyidina Muawiyah ketika awal-awal beliau memeluk Islam itu secara sembunyi kan? Wallahu a'lam, kerana apa yang boleh kita perhatikan dari segi sejarahnya, kita boleh nampak bahawa Sayyidina Muawiyah ini juga meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya di awal dakwah Islam itu bermula dengan sir ataupun secara rahsia, ataupun bermula di peringkat keluarga dulu, dakwah itu pada keluarga dulu, ya, yang boleh kita bacalah dari sudut sejarah ataupun sirah bagi kita yang selalu menekuni sirah-sirah nabawiyah ini.
Yang keduanya ialah iaitu Sayyidina Muawiyah ini seorang anak yang baik, dia juga seorang anak yang begitu taat pada mak bapak dia. Jadi isu agama ini dalam ketika itu ataupun isu akidah ataupun bila dia memeluk Islam ini semestinya lah akan menjadi suatu keadaan yang berbeza bila masuk Islam. Ialah macam-macam keadaan akan jadi. Maknanya antara ketaatan pada Allah Taala dan juga pada mak bapak dia ketika itu. Maka macam kita kata apa, macam dilema pada ketika itu. Krisis ketika itu. Dan taat pada Allah dengan hormat pada mak bapak, kan? Jadi itu tidak ada masalah. Bagi kita pada hari ini kita boleh ambil iktibar, maknanya sebagai seorang anak, walau bagaimanapun kita utamakan Allah dulu. Seandainya mak ayah kita menyuruh ataupun menjuruskan kita ke arah yang perkara-perkara mungkar, maka ketaatan pada Allah itulah yang utama. Jadi satu iktibar atau pelajaran pentingnya, maknanya kita sebagai anak mesti taat pada mak bapak kita selagi mana orang tua kita tidak bawa kita ke arah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas begitulah yang boleh saya respon soalan Tu Haji sebentar tadi. Jadi kita macam mana Dayana, kita terus sahaja menjawab beberapa soalan krisis tersebut. Baik. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan tidak sunyi daripada tomahan maupun fitnah yang dilemparkan kepada beliau. Ia masakan Nabi Muhammad SAW, insan manusia hebat, Muhammad yang terpuji. Pun ada yang keji. Dah memang diakui terpuji, pun ada yang keji. Apatah lagi insan-insan, apatah lagi macam kita lah. Kan orang kata kena kecam kan dengan netizen lah, apa nak sedih sangat media sosial. Relax. Nabi yang layak dipuji pun kena teruk semua kan. Maka begitulah juga Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Begini, para penonton semua ingatlah, setiap kali kita belajar sirah kita kena memastikan kesahihan dan jangan sampai dipengaruhi oleh musuh-musuh. Maknanya tuan-tuan nak mengambil sumber sirah itu, tuan-tuan pastikan dulu penulisnya siapa, kitab dan juga penulisnya siapa, dan kalau ragu-ragu rujuklah pada pakar sirah yang adil. Dibimbangi kerana dia akan ada pengaruh-pengaruh yang maknanya musuh-musuh lah, yang membenci, yang pro kepada pihak mana-mana pihak. Jarum-jarum halus. Ya, ini kita bimbang, yang kita takut sehingga kan dia rasa tindakan dia menghina sahabat ini akhirnya dia rasa itu betul. Dia kan kalau ulama sebut dosa ni ada, ialah dosa tu pecahannya banyak. Ada juga ulama menyebutkan pecahan dosa itu ada dua. Pertamanya disebut dosa sebagai dosa syahwat, mencuri, merompak, berzina, makan, minum arak, ini semua makan benda haram, itu terang-terang. Itu namanya dosa syahwat. Tapi ada satu lagi namanya dosa syubhat. Apa makna dosa syubhat? Dosa syubhat ni maknanya dia buat tu dia rasa betul. Dia kutuk, dia maki, dia caci sahabat-sahabat Nabi ataupun ahli bait keluarga Rasulullah SAW ini. Dia rasa betul lah. Pasal apa? Kau baca sejarah. Ada ke patut seorang sahabat Nabi sanggup buat macam ni sekian-sekian? Jadi hati-hati para penonton ya. Saya geram je nak cerita kalau nak diikutkan, tapi sebab saya rasa macam masa tak berapa nak panjang sebab kita nak ke commercial break, tapi saya nak sebutkan sini bahawasanya tidak berlaku, kita panggil apa, suasana yang buruk di antara sahabat-sahabat Nabi ini ataupun Sayyidina Muawiyah dengan Khulafaur Rasyidin termasuk Sayyidina Ali. Sebenarnya ia adalah fitnah yang berlega di sekeliling kita yang perlu dijernihkan kembali. InsyaAllah ya para penonton, nanti saya akan ceritakan secara ringkas apa sebenarnya situasi yang berlaku dan salah faham yang sering kita dapati mungkin daripada sumber yang tidak adil, yang sebenarnya membenci, yang ada niat-niat ataupun berhati busuk lah terhadap golongan orang mulia ini. InsyaAllah kita akan perincikan dengan kisah ataupun sambungan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ini selepas ini Ustaz. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Dan ialah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, sama ada menonton kami menerusi TV3 maupun TV9. Terima kasih
kami ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini kita masih lagi berbicara tentang topik sirah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan kita bersama yang berbahagia ahli panel kita Ustaz Ilyas Ismail. Dan Ustaz, panjang lebar telah kita berbicara dan kita menjawab beberapa persoalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita. Seperti biasa, bagi mereka yang mungkin mempunyai persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau menerusi WhatsApp. Hantarkan soalan ke 01-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita masih lagi Ustaz. Ya. Berbicara tadi kita terhenti mengenai kronologi ataupun apakah sebenarnya realiti krisis yang berlaku, apakah benar kenyataan tersebut ataupun dari mana kisah ataupun sumber itu Ustaz. Dan kita nak memperbetulkan dengan tagline ataupun tema kita di Tanyalah Ustaz ni, biar tahu jangan keliru. Jadi mudah-mudahan bila kita mendengar apa yang berlaku sebenarnya tentang Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ni, mudah-mudahan kita tidak keliru lagi Ustaz. Mungkin ada perincian daripada yang bagi Ustaz, dipersilakan. Baik, Dayana, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Zaman Khulafaur Rasyidin menyaksikan kepada kita, dia ada zaman kita kata zaman gemilangnya, zaman keemasannya, dan juga zaman fitnah lah. Iaitu berlakunya huru-hara, khususnya apabila bermula daripada zaman Khalifah Umar, Sayyidina Umar, apabila Sayyidina Umar ditikam Abu Lu'lu'ah, kemudian Sayyidina Osman sendiri juga dibunuh. Dan bila khususnya berlakunya kekecohan ini, kucak-kacir keadaan ini, sampailah Sayyidina Muawiyah sendiri. Beliau sendiri nakkan supaya keadaan ini mesti ditangani, mesti ditangani dengan sebaiknya supaya jangan berulang lagi. Maknanya pemimpin nombor satu negara ataupun pemimpin nombor satu kerajaan Islam takkan semudah itu nak dibunuh. Kan? Maknanya mesti ada satu tindakan yang perlu dilakukan. Maka Sayyidina Muawiyah daripada Syam, dia daripada sana dia datang untuk nak bertemu dengan Sayyidina Ali untuk nak membincangkan tentang apa yang berlaku ni, dan minta supaya kematian Sayyidina Osman itu diselesaikan isunya, maknanya tubuh jawatan kuasa, siasat, tangkap dan diadililah keadaan ini semua kan. Jadi maklumlah ya para penonton semua, bila perjalanan jauh daripada Syam sana nak ke kita kata HQ lah, nak datang ke Madinah ni, dia ambil masa perjalanan jauh, sebulan lebih perjalanannya itu. Maka bila bila nak dekat sampai ataupun masih dalam perjalanan tu, heboh dah. Dia orang kata Sayyidina Muawiyah datang daripada sana nak menyerang Sayyidina Ali. Bawa bala tentera. Nak menyerang Sayyidina Ali ni sebab apa? Kata mereka Muawiyah ni tak puas hati nak tuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Yang mana Sayyidina Osman pun ada kena-mengena juga dengan Sayyidina Muawiyah ini. Jadi mereka kata ini fitnah lah, fitnah. Maknanya maaf ya dengan izin, bahasa ini viral lah. Viral dalam grup WhatsApp, kata tular. Hari ni kata dah, oh ini bawa tentera semua siap, kata ni nak perang dah. Padahal bukan. Sayyidina Muawiyah datang untuk nakkan penjelasan. Jauh dulu mana ada teknologi komunikasi macam hari ini, ada surat khabarnya, ada emailnya, boleh berbalas-balas, bertukar-tukar maklumat, apa berlaku sini, apa berlaku di sana, apa solusinya. Jadi Sayyidina Muawiyah datang untuk nakkan penjelasan apa sebenarnya berlaku ini. Saya kira tentera yang dibawa itu untuk jaminan keselamatan juga dalam perjalanan. Ya, bukan datang nak perang semua. Dan sebenarnya bila datang tu pula, bila dah bertemu sekalipun, berbincang itu dan ini, bincang ini semua, dan berakhir dengan kesepakatan yang baik semuanya. Kan, ataupun dia juga tahun sepakat masa tu kan, maknanya semua dah bersetuju, okey, tak ada masalah. Tetapi ini musuh-musuh, orang kata musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, api dalam sekam, duri dalam daging, virus dalam handphone. ada pepatah baru virus dalam handphone. Ini masalah puak-puak Khawarij ini. Mereka tak boleh tengok ini semua baik-baik ini, dia tak puas hati sebab dia satunya sebab dia tak nak supaya dia punya kejahatannya itu dapat dihidu ataupun rancangan jahat mereka itu dapat diketahui. Maka
mereka cuba nak semarakkan api bergaduh tu. Kan bila ada dua kemah Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, kemudian pada waktu malam itu dicetuskan panah masing-masing melemparkan senjata ini semua, maknanya macam nak bergaduh. Padahal puak-puak Khawarij itu berpecah, ada yang pergi dekat Sayyidina Muawiyah, ada yang pergi dekat Sayyidina Ali. Seolah-olah macam Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah itu macam berperang pula, macam tengah bergaduh, padahal ia dicetuskan oleh puak-puak Khawarij ini. Sentimen tu, Ustaz. Bahaya ni benda-benda ni semua kalau tidak diperhalusi kisahnya yang sebenar, dan mungkin benda itu tak diambil pelajaran, dia boleh terbawa sampai ke dunia hari ini, wal-iazubillah. Jadi bergaduh semua, berperang ini, maka saya berhenti setakat itu dulu, Dayana. Artinya ini semua adalah salah faham. Ia bukanlah berlaku pemusuhan, kebencian di antara sahabat Nabi yang mulia ini, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah, tetapi ia adalah dicetuskan oleh mereka yang bencikan perdamaian, bencikan kasih sayang ni semua, ekstrim. Bapak jiwa yang ekstrim ni, yang semua melampau ni, Ustaz. Dan sebenarnya pihak ekstrim ataupun pelampau ni pun sebenarnya masih ada sehingga pada hari ini, Ustaz. Dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dihindari oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada terlibat dengan fahaman-fahaman ekstrim ataupun keterlaluan ni. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan Ustaz, berikutnya kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai dan kru-kru Tadnila, Ustaz dengan berkabar perbicaraan. Saya Haji Tukino Najib Masaleh daripada Sekolah Juhu, ya. Ya. Soalan ni gini, Ustaz, ya. Sebagaimana Ustaz telah menerangkan tadi, Sayyidina Muawiyah ni orang yang terkandal, khalifah dan juga ketua atau dalam sesuatu, contohnya dalam peperangan laut, peperangan darat dan apa. Jadi saya minta penjelasan daripada Ustaz. Adakah pernah Abu Sufyan ni mengetuai atau mengepalai satu-satunya peperangan? Dan dalam peperangan apakah dia telah menjadi ketua ataupun menjadi pemerintah peperangan itu? Itu saja soalannya pagi ini, Ustaz, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jatuh Kinun yang bertanya, apakah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini pernah mengepalai ataupun memimpin tentera Islam dalam mana-mana peperangan? Itu soalan yang cukup baik daripada pemanggil kita. Dipersilakan, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon, juga pemanggil setia kita lah, ya. Mudah-mudahan sihat senantiasa, insya-Allah. Baik. Bagi menjawab soalan Tuan Haji sebentar tadi, ya, sememangnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan seorang bukan sekadar governor, juga bukan sekadar seorang yang kita panggil seorang khalifah. Beliau juga seorang yang mahir dalam kita panggil dalam mengurus takbir kepimpinan ketenteraan. Sedap cerita dia ni, tapi menangkan kita akan kongsikan ni dalam masa yang ada nanti ni. Kita nak cerita juga bagaimana disebutkan sebagai tentera yang pertama di kalangan umat Islam ni berperang di laut. Berperang di laut ni dan juga diampunkan dosa. Ini semua kita akan ceritakan. Namun bagi menjawab soalan Tuan Haji sebentar tadi, ya, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pernah menjadi pemimpin armada laut pertama Muslim dalam sejarah Islam menentang kuasa Empire Rom Byzantine, di mana ini di kepulauan Laut Mediterranean dengan menaklukkan Pulau Cyprus. Dan menarik, ya, nanti saya akan ceritakan juga. Di tengah sebut ni teringat, tiba teringat. Dia ada juga, dia kalau sebut tentera ni, mungkin ada di kalangan penonton di luar sana yang kerja askar, kan? Seragam. Kan, pakaian seragam ni semua dia fikir askar-askar bayang laki-laki saja, kan? Ataupun tentera laut di luar sana, Navy, dia fikir ni semua laki punya cerita. Ada tak di kalangan pasukan tentera, kita kata kalau kata tentera laut ni, di kalangan orang perempuan? Ada tak orang perempuan? Dia kata orang perempuan ni masak di dapur, menjaga anak, menyusu anak aja, kan? Ada. Ada, dan ada kisah dia tu. Tidaklah kita bincang secara panjang kerana lari tajuk pula. Tapi menarik kisah dia. Dia juga merupakan tentera wanita yang turut berperang di laut. Perempuan tu. Jadi maknanya akak kan, akak di luar sana, puan-puan, janganlah merasa kalau bab tentera ni orang lelaki lah. Dah. Dalam sejarah tercatat ada, dan gugur syahid juga. Allahu Akbar. Sebagai wanita yang berperang ini semua.
Dan saya kira sedikit sebanyak dapat menjawablah persoalan tadi. Jawapannya ya, sememangnya ada, dan untuk menentang kuasa Empire Rom Byzantine di Kepulauan Laut Mediterranean, Cyprus, Pulau Rhodes, dan juga menarik misi mengepung kota Konstantinopel. Ini juga disambung oleh anak beliau Yazid bin Muawiyah. Ini pun ada kisah yang menarik yang juga akan saya kongsikan sebentar lagi yang berkait dengan Abu Ayyub Al-Ansari lagi. Ini merupakan suatu sejarah gemilang dengan tinta emas yang boleh kita jadikan sebagai satu tauladan buat kita bersama. Allahu Akbar. Zaman kegemilangan yang perlu sama-sama kita hayati, teladani, dan mudah-mudahan kita dapat masih lagi aplikasikan dalam kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah. Dan panjang lebar Ustaz berbicara dan juga beberapa persoalan yang telah pun kita jawab. Kita nak raikan lagi Ustaz soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Ram Desaru yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apakah keistimewaan yang ada pada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan apakah di antara sumbangan yang telah dilaksanakan sewaktu pemerintahannya? Siapakah yang mengiktiraf Muawiyah sebagai khalifah umat Islam? Mohon penjelasan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Soalan cukup baik daripada Ram Desaru yang bertanya. Okey. Saya bimbang kot saya terlepas apa yang dijawab, apa yang ditanya tadi tu kot ada yang tak terjawab nanti ni, dan Yana tolong ingatkan ya. Baik. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila disebut tentang, saya kira saya nak ambil tentang pengiktirafan dulu ya. Yang mungkin dari sudut pengiktirafan tu terangkum dalamnya sekali kehebatan beliau. Kalau tak hebat macam mana nak diiktiraf kan? Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana yang saya sebutkan atau yang saya nyatakan di awal perbincangan kita tadi, pertama sekali yang boleh kita belajar daripada sifat beliau ialah beliau seorang penulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Apa hebatnya orang menulis wahyu ni? Tuan-tuan kena ingat, maknanya Al-Quran, mushaf Quran yang kita baca pada hari ini, kena ingat, ia juga tak tahulah surah mana maupun ayat mana, tetapi ia juga dalam banyak-banyak 30 juzuk yang kita baca ayat Quran itu, ingatlah, ia juga adalah hasil daripada tulisan Sayyidina Muawiyah yang kita baca sampai hari ini. Maknanya apa? Maknanya apa? Beliau seorang insan yang ada keberkatan. Selagi kita baca, mengalir pahala pada dia. Dia dalam hidup ni kan ada amalan, walaupun kita dah meninggal dunia, pahala tu mengalir pada kita. Apa? Pencen kubur. Pencen akhirat. Jalan, pahala berjalan. Orang tak ada dah, pahala berjalan lagi. Duk transfer pahala, bukan transfer account, transfer pahala kan. Apa antaranya saya ringkaskan ya. Pertama, bina masjid selagi diimarahkan masjid itu. Keduanya, mengalirkan air selagi air itu diguna pakai oleh semua orang termasuk makhluk apa. Yang ketiganya, tanam pokok dengan syarat pokok tu dapat bagi manfaat lah, orang dapat berteduh, buah dapat dimakan. Yang ketiga, yang keempat, menulis mushaf selagi mana dia dibaca. Kan, menulis mushaf selagi mana dia dibaca. Maknanya tuan-tuan, ibu ayah mungkin ada anak-anak pandai menulis khat, lepas tu dipilih pula untuk menyertai tim-tim untuk menulis mushaf ni. Allah, bertuah lah. Mak bapak bertuah anak pandai menulis khat. Tak payah tu ya, kalau dapat ni peluang menulis khat di masjid-masjid kan. Kat dinding-dinding masjid. Apa ni, ayat kursi ke surah sejadah kursi keliling masjid sampai habis ayat tu. Allah, ini betul selagi orang baca tu dapat pahala tu. Dan satu lagi, anak yang soleh selagi dia mendoakan kita. Ini boleh saya kongsikan. Salah satunya ialah menulis wahyu ataupun menulis mushaf ini. Jadi bertuah dah yang pertama. Mana Sayyidina Muawiyah ni seorang yang menulis wahyu. Yang pertama kehebatannya. Yang keduanya, didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana doa tu saya pecahkan pada dua pula. Doa apa? Pertama, doa supaya Sayyidina Muawiyah ini menjadi asbab orang lain dapat hidayah. Maknanya kerana dia orang dapat kebaikan, berubah jadi orang baik kerana dia. Kan? Hidayah dari Allah, dia asbab. Yang keduanya, doa apa? Doa supaya beliau ini seorang yang bijak menulisnya itu, bagusnya dalam tulisan itu, dan beliau ni didoakan moga dijauhkan daripada seksaan. Ni kehebatan lah. Kehebatan. Itu belum saya baca lagi satu lagi doa yang lain berkait tentang kepimpinan. Kena baca sekarang. Boleh tak? Baca je lah dah lalang sebab biasa lupa. Allahu Akbar. Para penonton semua ya. Okay. Minta maaf mak lah. Mak saya lagi dia komplain lah. Tak apa. Ni lihat tadi tak cerita. Okey, mak ni lihat cerita ni. Para penonton semua.
Nabi Muhammad SAW selain daripada dua doa yang saya kongsikan tadi dan juga ada dipaparkan atau super tadi kan di skrin masing-masing tadi kita dapat tengok, ada satu lagi doa Nabi mendoakan, ya Muawiyah in wallaita amran fattaqillaha wa'dil. Nabi memberikan satu, ya kita boleh katakan juga apa yang Nabi sebut ni kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi takkan kata satu malaikat itu adalah wahyu daripada Allah Taala. Apa kata Nabi? Sampai, hai Muawiyah, jika sampai waktu kamu diberikan amanah memimpin kaum muslimin, bertakwalah dan berlaku adillah kamu. Seolah-olah Nabi macam ada gambaran dah. Sayyidina Muawiyah ni nak jadi pemimpin besar ni. Tu Nabi bagi pesanan siap-siap dah. Kamu ni kelak bila dilantik, dibagi amanah jawatan semua, bertakwa pada Allah ya, dan berlaku adil lah. Itu Nabi pesan siap-siap. Ini satu petanda yang hebat daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua didoakan. Yang ketiganya, Sayyidina Muawiyah ini juga termasuk dari kalangan orang yang bertuah lagi. Bertuah. Bertuah sungguh. Kenapa? Beliau salah seorang yang tegak berdiri dalam barisan tentera bersama dengan Nabi Muhammad SAW beserta dengan 100 orang Islam yang lain lagi dalam perang Hunain. Yang mana Nabi sendiri pernah mendoakan, ni orang yang teguh bersama dengan aku ni, 100 orang ni dijamin, didoakan jaminan rezeki dunia dan akhirat dalam perang Hunain ni. Dayana, baru saya teringat. Para penonton perasan tak? Di awal perbincangan kita tadi, perasan tak saya ada bacakan ayat apa? Saya ada bacakan ayat ataupun surah At-Taubah ayat 25 sampai ayat 26. Surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 25 sampai ayat 26. Yang mana ayat itu cerita tentang perang Hunain. Cerita tentang perang Hunain. Dia menarik ni cerita perang Hunain ni. Saya nak cerita dulu ke ataupun macam mana? Kita simpan dulu Ustaz. Dua kali Ustaz suspend dia macam ada rasa. Ada rasa kena berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah panjang lebar insya-Allah kita akan bicarakan, cukup menarik kronologi dan juga perincian kisah ini. Insya-Allah kita nak berehat seketika. Saudara, jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baru, dakwah dan ialah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Semua yang menonton kami melalui TV3 maupun TV9 terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berbicara tentang sirah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bersama dengan tetamu atau panel undangan kita yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail. Dan Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan ke 011-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan semestinya Ustaz,
kita telah pun menjawab sedikit perincian tentang salah faham yang berlaku ataupun fitnah tomahan yang dilemparkan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kita belum lagi masuk tentang Sayyidina Yazid bin Muawiyah. InsyaAllah kita akan bicarakan selepas ini. Tapi sebelum itu Ustaz, kita nak bercerita terlebih dahulu perincian ataupun kronologi kisah Perang Hunain. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Dayana, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tadi sebelum kita berhenti berehat, commercial break tadi, saya ada sebut berkait tentang Perang Hunain dan kaitannya dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ini, iaitu dia berkait dengan surah At-Taubah ayat 25 hingga ayat 26, yang mana untuk pengetahuan semua, secara ringkasnya Perang Hunain ini dia tercetus apabila dalam peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah ini, ada puak-puak yang bukan Islam, puak-puak kafir ini, mereka ini semua macam tak bersetuju dan mereka ini macam tak puas hati. Apa pasal kafir Quraisy Mekah ni orang gitu menyerah pada orang Islam pula ni. Jadi mereka pun bergabung. Di antara mereka ada kabilah Hawazin, ada Thaqif, ada Nasr, ada mereka ini bergabung dan akhirnya membentuk kurang lebih tentera mereka 20,000 orang. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun mengutuskan di kalangan sahabat ini untuk jadi spy dulu, untuk nak menyelidik dulu tentang kekuatan tentera mereka dan logistik dan semuanya lah. Dan akhirnya tentera Islam pada ketika itu kurang lebih ada 12,000 tentera, iaitu tentera Madinah 10,000 dan tentera Mekah 2,000 orang. Dan dalam perang ini menyaksikan tentera Islam yang terkorban sebanyak 4 orang dan tentera musuh musyrikin yang terkorban ialah sejumlah 70 orang. Namun dia panjanglah kisah peperangan Hunain ini. Cumanya yang boleh saya sebutkan ialah dalam Perang Hunain ini antara yang infakkan hartanya juga iaitu Sayyidina Muawiyah juga. Itu sumbangannya jugalah. Selain daripada beliau sendiri turut menyertai dalam perang tersebut, mempertahankan Islam, mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana menarik Perang Hunain ini juga, dia adalah peperangan yang mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bantuan yang bagaimana? Itu yang kita bacakan tadi, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Sebenarnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang. Di medan perang Hunain ni, wa yauma Hunain. Baca ayat tu ya. Surah At-Taubah ayat 25. Wa yauma Hunain, dan di medan perang Hunain. Okey, apa di antara bentuk bantuan Allah Subhanahu wa taala, iaitu sekejap ya, kita nak tengok ayatnya. Wa anzala junudan lam tarauha, dan sekejap ya. Okey, dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya. Malaikat. Malaikat. Tentera yang berupa malaikat. Artinya kalau ditanyakan persamaan di antara perang Badar dengan perang Hunain, iaitu penyertaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah mengingatkan, jangan berasa megah sangat. Kemenangan kamu itu adalah campur tangan Allah. Allah bantu kamu. Hatta kalau kita sekalipun siaran ini dapat berlangsung dengan sebaiknya, dengan jayanya, para penonton dapat manfaat, bukan kerana kita hebat, bukan kerana panel, bukan kerana moderator, bukan kerana cameraman, producer semua, kerana Allah memudahkan kita. Begitu. Pegang prinsip itu. Maka perang Hunain ini mendapat bantuan Allah, dan Nabi SAW juga mendoakan jaminan rezeki dunia akhirat bagi mereka yang mempertahankan Nabi dan Islam dalam perang tersebut, sejumlah kurang lebih dalam 100 orang ini semua. Dan salah seorang yang termasuk yang didoakan juga adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Allahu Akbar. Itu satu gambaran ataupun realiti Perang Hunain yang mudah-mudahan kita dapat sama-sama ingat dan juga ambil manfaat daripada kisah yang dikongsikan, dan bukan sekadar menjadi halwa telinga Ustaz. Kita nak jadikan sebagai satu inspirasi penguat ataupun pembakar semangat dalam kehidupan kita, bahawasanya Islam bukan hanya tersebar dengan cakap-cakap sahaja, tetapi dengan air mata dan juga darah para syuhada, para balu mereka, anak-anak mereka yang berjuang habis-habisan demi melihat umat ini untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan Ustaz kena raikan lagi soalan melalui sahabat kita yang mengajukan di Facebook, iaitu Mar WKN. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sayyidina Muawiyah
bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu adalah khalifah yang pertama kali mengubah pemerintahan sistem monarki. Sistem apa itu Ustaz? Monarki ni sistem apa? Biar tahu, jangan keliru. Soalan cukup baik Ustaz daripada MWKN. Okey, terima kasih ya para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang mana dapat kita pelajari di sini yang saya sebenarnya tadi nak kaitkan dengan ada soalan saya tertinggal tadi ni bila ditanyakan siapa yang lantik beliau, siapa yang maknanya ialah amat iktiraf beliau ini untuk dijadikan sebagai pemimpin. Terdahulu saya nak sebutkan selain daripada beliau atau Sayyidina Muawiyah ini sendiri diperakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dipilih oleh siapa? Iaitu dipilih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, iaitu ketika mana tuan-tuan sedia maklum Sayyidina Umar ni dia sangat detail dengan izin ataupun teliti. Dia sangat memilih sungguh orang-orang yang bakal nak jadi governor di bawah pemerintahan beliau lah. Maknanya Sayyidina Umar ni dia bukan sebarang orang dia ambil, dia pilih tu dipilih sungguh-sungguh. Maknanya apa? Kurang lebih harus paling bertakwa, bukan nak berebut jawatan, bukanlah orang yang memikirkan kroni, bukan memikirkan poket saja. Tidak kepentingan peribadi itu tidak, yang memikirkan hak kebajikan rakyat, mengutamakan Allah dalam setiap urusannya itu. Ini maknanya ciri-cirilah kepimpinan yang dipertontonkan kepada kita, yang menjadi nilaian oleh Sayyidina Umar. Dan juga dilanjutkan lagi sebab ketika beliau jadi governor ini sampailah ke Sayyidina Osman sendiri. Itu yang ada orang kata tu Sayyidina Osman dia pilih dia beradik dia jadi kroni apa tidak. Ini menjadi satu kita nak menepis tuhmahan ini bahawa bukan Sayyidina Osman yang pilih. Yang pilih Sayyidina Muawiyah itu adalah Sayyidina Umar sendiri yang pilih, bukan Sayyidina Osman. Itu yang dia orang kata Sayyidina Osman yang pandai pilih dia beradik dia pergi jadi governor. Lepas tu nanti senanglah dia nak buat urusan apa-apa. Ini semua fitnah semata-mata. Sebab itu belajar sirah ini penting. Okey, jadi bagi menjawab soalan Mar WKN ini juga merupakan, kalau kat Facebook dia panggil apa, top fan. Terima kasihlah dia rajin follow saya ni. Rajin duduk pagi-pagi saya buat live pun dia dulu mula bagi macam ni, Assalamualaikum. Bagi semangat kan. Bunga tak laku. Kalau bunga orang rumah aku membangun sekali. Allahumma salli ala. Terima kasih ya. Ya, apabila disebut tentang Sayyidina Muawiyah, apabila sampai ke zaman beliau, pemerintahan ataupun khalifah itu disambung oleh anak beliau, iaitu Yazid bin Muawiyah. Ustaz, kita nak simpan sekejap boleh Ustaz? Dengan izin Ustaz. Sayyidina Yazid bin Muawiyah kita nak simpan kerana kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Silakan. Mungkin kita boleh gabungkan dengan kisah Sayyidina Yazid di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Abdullah. Ya, Abdullah Osman daripada Tuan. Silakan. Ada dua perkara lah, Ustaz. Pertama sekali, kalau Allah ada berfirman bahawa sekiranya Islam sama Islam berperang, dua-duanya masuk neraka. Jadi bagaimana dengan perang Siffin dan perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Puak Muawiyah? Dan lagi satu ialah, benarkah cerita-cerita dalam internet saya ada terbaca bahawa berlakunya peristiwa Karbala dan juga pembunuhan Sayyidina Hasan ada mengait dengan Muawiyah dan Yazid. Jadi minta penerangan daripada Ustaz supaya pencerahan. InsyaAllah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Tuan Abdullah Osman dari Seremban yang bertanya. Kekeliruan dan juga persoalan yang ditimbulkan ini sebenarnya bukan kita seorang saja. Ramai lagi yang di luar sana mungkin tertanya-tanya perincian kisah yang mungkin tadi telah pun disebutkan sedikit oleh yang bagi Ustaz. Fitnah yang berlaku yang dimainkan, sentimen api yang dimarakkan oleh puak Khawarij ni, puak pelampau ekstremis ni, yang mudah-mudahan kita dapat elakkanlah, hindari diri kita terlibat dengan perkara sedemikian. Jadi mungkin untuk menjawab persoalan ini dan juga kaitan dengan kisah Sayyidina Yazid bin Muawiyah tadi Ustaz. Okey, baik. Terima kasih ya para penonton semua. Terima kasih kepada pemanggil kita yang begitu cakna dan prihatin terhadap sirah ini. Maknanya beliau dengan jawapan kita ini mungkin beliau akan dapat memberikan ataupun sendiri dapat pencerahan lah. Para penonton semua, bila soalan daripada pemanggil kita tadi ini diajukan, saya teringat apa yang pernah berlaku kepada Imam Syafi'i rahimahullah.
Imam Syafi'i tuan-tuan, beliau pernah juga ditanyakan soalan yang sama. Kurang lebih sama. Tidak menerusi panggilan telefon lah. Ditanyakan. Tapi yang menarik, orang tu pun bila ditanya soalan pada Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i? Tu tak kenal teruk sangat lah. Imam mazhab kita yang juga merupakan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i keturunan Nabi. Yang mana orang tu bila ditanya Imam Syafi'i bertujuan supaya dia dapat saya jawapan, dia nak tular. Dia nak pergi hebah pada orang lain. Jawapan ni. Jawapan ataupun soalan apa sebenarnya? Itulah soalan yang lebih kurang sama tuan pemanggil kita tanya tadi ni. Maknanya dia tanya ni macam mana ni diorang dulu ni? Kata sahabat-sahabat Nabi berperang sesama sendiri ataupun bunyi cerita begitu kata ada suasana yang huru-hara ini sesama orang Islam ni macam mana cerita ni? Adakah mereka akan dibalas ataupun mereka ni dikira berdosa atau macam mana ijtihad atau bagaimana? Uish, ini jawapan paling sedap sekali yang pernah saya sendiri belajar lah, para penonton juga di kalangan semua asatizah kita pun tahu. Imam Syafi'i punya jawapan best. Apa jawapan beliau? Tak ada rehat. Tak ada rehat. Boleh terus. Tak ada suspend. Kan, tak ada suspend. Okey. Dalam Al-Quran, yang mana Imam Syafi'i sendiri menyebutkan, dia membacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 134. Surah Al-Baqarah ayat 134. Maknanya apa? Daripada ayat ni saya nak kongsikan. Setelah Allah Ta'ala menceritakan pada ayat yang sebelumnya, cerita tentang Nabi Yaqub, cerita tentang Nabi Ismail, Nabi Ishaq, cerita tentang Nabi ataupun umat-umat terdahulu. Pada ayat 134 Allah berfirman, yang mana juga Imam Syafi'i petik ayat ini, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Apa kata Allah Ta'ala? Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Nampak Imam Syafi'i petik ayat ni. Kata Allah Ta'ala, mereka itu adalah suatu umat yang telah pun berlalu, dah cerita dia. Sejarah itu dah pun berlalu. Bagi mereka balasan apa yang mereka usahakan, dan bagi kamu pula balasan yang kamu usahakan. Dan kamu tidakkan ditanya atau kamu takkan dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka buat dulu ni. Artinya apa? Jangan busy body lah. Cerita orang tua-tua kita dulu. Kita bahasakan begitu cerita nenek moyang orang tua kita dulu, itu kisah dahulu. Artinya mereka ini ada di kalangan mereka yang telah pun dijamin syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Kan? Dan kalau kita secara kesimpulannya, maknanya kalau kita lihat, mereka ini di kalangan orang-orang yang memang mendapat tarbiyah langsung daripada Nabi. Tarbiyah langsung daripada Nabi sendiri. Maka kita bersangka baik. Maknanya apa yang berlaku itu ijtihad di antara mereka. Maknanya kalau benar dapat 2 pahala. Kalau sebaliknya dapat 1 pahala ijtihad kan. Maknanya mereka memilih untuk inilah yang terbaik untuk pada situasi pada ketika itu. Kan, maknanya ini satu benda yang sangat bijak tindakan Imam Syafi'i memilih ayat Quran ini sebagai dalil untuk menjernihkan kembali salah faham ataupun kecelaruan yang nak dicetuskan lagi. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu takkan ditanya dah. Kamu takkan ditanya, akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka lakukan dulu. Kita di akhirat takkan ditanya oleh malaikat, ditanya oleh Allah Ta'ala. Pasal apa Sayyidina Ali buat macam tu dulu? Kenapa Sayyidina Husin? Kenapa Sayyidina Muawiyah buat begitu begini semua? Tanya kita ke? Dah. Kamu akan ditanya, kenapa tak sembahyang? Kan? Kenapa putus silaturahim? Kita yang akan ditanya tentang benda tu. Maknanya satu pelajaran paling penting, jangan risau. Kita sangka baik, maka itu adalah perkara yang boleh menyelamatkan kita. Malah kita juga da'iyanah kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Saya petik ayatnya, iaitu kita diajar supaya berdoa pada Allah Ta'ala tiap kali kalau kita dengar kisah-kisah yang mungkin orang kata apa, mengundang rasa gusar kita terhadap adilnya para sahabat ke ini semua. Apa doanya? Surah Al-Hasyr ayat 10. Catat. Surah Al-Hasyr ayat 10. Apa doanya? Kita minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Apa maknanya? Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami
dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasih dan rahmat-Mu. Amin. Surah Al-Hasyr ayat 10. Gitu. Sebab apa, Dayana, dalam kesempatan ini kalau nak diceritakan semua apa yang berlaku, perang Siffin, perang Jamal ni semua, dia akan memerlukan satu siri khusus, ataupun lepas pada itu perlu penerangan pula. Maknanya kita nak cerita kembali kenapa tindakan begini, kenapa tindakan begini, maka saya rasa nanti lari fokus kita terhadap tokoh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan kita nak bincangkan ini. Allah Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan saudara kita yang bertanya tadi, dan insya-Allah Ustaz, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu satu tokoh yang cukup memberikan inspirasi dalam kehidupan kita, sama ada dalam bab peperangan ataupun dalam bab politik pemerintahan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan beliau sebagai satu teladan yang cukup baik kepada kita. Ustaz, sedar tak sedar kita telah pun sampai di tamat di TV3. InsyaAllah kita akan sambung lanjutan 30 minit di TV9 selepas ini. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan norma baharu dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bersua dan bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, lanjutan siaran 30 minit di TV9 Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih lagi pada membicarakan topik Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dalam bab sirah bersama yang berbahagia panel kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail, dan telah banyak yang kita kongsikan info yang cukup menarik, kisah teladan yang cukup menarik, apa yang boleh kita pelajari daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan kepada para penonton yang saya muliakan, seperti biasa Ustaz juga kita ingatkan, kita masih lagi berjuang untuk mengharungi pandemik COVID-19 ini, dan kita mengharapkan kepada para penonton dan juga kita semua rakyat Malaysia khususnya, mudah-mudahan dalam keadaan pandemik COVID-19 ini kita menyahut seruan kerajaan SOP yang telah pun dikeluarkan untuk kita melakukan kawalan kendiri, kita melakukan penjarakan sosial dan juga memakai pelitup muka di tempat awam maupun tempat sesak, dan kita patuhi arahan-arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan kita berjaya mengharungi dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengharungi pandemik COVID-19 insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sedang penonton yang saya muliakan, kita nak sambung tentang Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah pun sebentar tadi sebelum kita kembali bersiaran ni, kita telah pun menceritakan tentang kisah Sayyidina Yazid bin Muawiyah. Dan untuk itu Ustaz, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz Ilyas dan Anas dan semua kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah jawatan yang pernah dipegang ataupun disandang oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan selain terkenal sebagai seorang perawi hadis? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Aina Rashid dari Iskandar Putri yang bertanya. Ustaz, dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Kalau kita lihat selain daripada Sayyidina Muawiyah Sayyidina Muawiyah
suara rock dah. Ujung-ujung kena minum dulu Ustaz. Ya, tak apa. Kena cari madu ni. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Selain daripada beliau juga merupakan seorang penulis wahyu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ada meriwayatkan hadis-hadis yang mana ada yang menyebutkan beliau meriwayatkan 163 hadis, setengah pandangan menyebutkan. Dan juga beliau juga dilantik sebagai governor bahasa ini kita kata apa ya, menteri besar ke apa ya, kan mewakili daripada kerajaan pusat lah di wilayah Syam ketika itu. Kalau Syam tu maknanya Palestin, Jordan, Syria dan juga Lebanon lah kurang lebih. Wilayah Syam ketika itu besar lah tu, merangkumi luas tu lah kawasan Syam itu. Dan selama kurang lebih 20 tahun dan itu yang peristiwa Sayyidina Muawiyah bertemu dengan Sayyidina Ali ketika beliau jadi governor lah masa tu, nakkan pencerahan apa yang berlaku. Dan sebelum saya terlupa juga nak beritahu, apabila satu kesepakatan ataupun satu persetujuan yang harmoni berlaku di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, tahun itu disebut Amul Jamaah ataupun tahun kesatuan ataupun penyatuan umat Islam. Tidak ada wujud satu yang dikatakan bergaduh ataupun sentimen yang diwujudkan yang sememangnya disengajakan oleh mereka yang bencikan kedamaian ataupun puak-puak pelampau ni semua. 20 tahun sebagai governor dan lagi 20 tahun sebagai khalifah. Yang mana khalifah itu pun selepas daripada Sayyidina Ali, jawatan khalifah itu juga dibai'ah oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi dan kalau ditanyakan tentang apakah kita panggil citra kejayaan yang telah pun dilakar oleh Sayyidina Muawiyah ini terlalu besarlah, selain pada dikenali sebagai seorang yang mesra rakyat, dermawan, dan juga pada zaman khalifah ataupun pemerintahan beliau ialah dipanggil dinasti Umayyah ataupun kerajaan Umayyah yang ulung ini sejak daripada tahun 40 Hijrah hinggalah 132 Hijrah. Kurang lebih ada 91 tahun dah. Maknanya itu kerajaan yang kuat, yang memang hebat pada kita itu, dengan lakaran sejarah yang sangat hebat, yang kemudiannya orang panggil tokoh-tokoh yang terkenal sepanjang khalifah ataupun dinasti Umayyah ini, antara lainnya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri, Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar Abdul Aziz yang mendapat julukan Khulafaur Rasyidin kelima. Ini memang maknanya hebat lah, memang hebat. Cerita pun meremang rasa. Orang hebat-hebat ni kita rasa dia punya barakah kehidupannya itu dapat kita belajar. Dan juga ulama-ulama hebat pun lahir di sepanjang dinasti Umayyah ini. Antara ulama-ulama hebat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kemudian lepas tu pula Abbasiyah pula lahir pula lagi Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam An-Nasa'i yang kita sering kali bacakan hadis-hadis yang diriwayatkan ataupun yang ditulis oleh mereka ini. Orang hebat-hebat lah, maknanya kesan daripada pemerintahan yang bagus ini. Dan kita ketepikanlah perkara-perkara yang mungkin boleh membuatkan kita rasa gusar terhadap mereka, kerana diakui mereka ni satunya dah ridwanullah ataupun radhiyallahu an, orang yang dah diredai Allah, Allah pun redha pada mereka, mereka redha pada Allah, didoakan Nabi, banyak khidmat untuk Nabi dan umat Islam seluruhnya hingga kiamat dengan menulis wahyu. Kemudian macam saya sebut tadilah, maknanya kalau kita dengar berkait dengan orang yang cuba nak memburuk-burukkan sahabat-sahabat Nabi ini, ada satu ulama dia kata apa? Allah telah selamatkan kita. Allah telah selamatkan kita daripada pedang-pedang di zaman itu. Allah selamatkan kita daripada pedang-pedang zaman itu. Maknanya apa? Tuan-tuan, kalau kita hidup pada zaman Sayyidina Muawiyah, kita di pihak mana? Allahu Akbar. Kalau kita dapat sumber maklumat yang benar, yang sahih, insya-Allah. Kan? Maknanya apa? Bukanlah kita kata kita tak tahu. Kita sekarang bolehlah mengadili apalah orang dulu itu ini. Kalau kita hidup di zaman mereka, apa akan jadi? Cepat terpengaruh dengan berita palsu kan? Itu yang Sayyidina Ali, orang komplain, ada orang komplain dia. Orang kata, wahai Ali, apalah kau punya zaman kau ni banyak kecoh berlaku fitnah di sana sini apa ni. Dulu zaman Sayyidina Umar okey semua, tak adalah nak jadi macam ni, riuh ini semua macam-macam.
Apa kata Zainal jawab senang ya. Dia kata waktu Sayyidina Umar punya pemerintahan, rakyatnya semua macam aku. Maknanya dengan pemimpinnya, dengan rakyatnya, jaga hubungan dengan Allah Taala semua okey. Tapi zaman aku ni banyak orang macam kau ni. Banyak sangat dia buat kacau macam-macam. Dia buat pening banyak. Jadi artinya jangan disalahkan yang sekeliling. Mungkin kesilapan kekurangan tu daripada diri kita. Dan kalau dulu orang sebut tentang pedang itu sesama Muslim hari ni pedang kita bukan lagi dalam bentuk pedang secara fizikal. Pedang apa? Pedang lidah. Alam maya, Ustaz. Alam maya. Sesama orang masjid pun bergaduh, sesama geng-geng surau pun habis nak bergaduh. Kita ni tuan-tuan dalam hidup ataupun sebagai orang Islam kita ni, kalau nak bergaduh ni tak selesai masalah. Di Malaysia kurang lebih ada 6,382 buah masjid kurang lebih dan saya kira lebih lah ni. Dan surau ada 17,493 dan lebih. Ini semua jumlah-jumlah ini yang saya sebutkan kenapa. Kalau satu masjid, satu surau pun dah ada isu. Betul. Bayangkan macam mana nak menangani lagi banyak isu. Pedang pada hari ini perlu dipelihara. Lisan kita. Agaknya tu yang diajarkan dalam Islam. Sibuk sangat bercakap, seminggu ada satu waktu kau kena diam sekejap. Bila kena diam tu? Khutbah. Tengah khutbah Jumaat tu pun bercakap lagi. Tu bercakap lagi, duk menghimpun lagi la ilaha illallah, tolonglah jaga ni. Ni pun pedang juga. Kalau tak digunakan arah yang betul, maka dia boleh menghunus diri sendiri. Wallahualam. Berbicara tentang sirah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Ustaz. Satu perkara yang Ustaz kongsikan di awal tadi, saya tertarik dosa syahwat dan juga dosa syubhat. Terutamanya sirah, perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi, dengan para sahabat. Kalau kita tidak mengambil daripada sumber yang sahih, kita akan mudah untuk terpengaruh dengan berita palsu, sumber-sumber yang palsu, yang akhirnya kita terjebak dengan dosa syahwat. Buat iaitu andaian yang salah sebenarnya. Hakikatnya kita menjadi orang yang menyumbang kepada fitnah yang berlaku kepada Nabi dan juga para sahabat dan juga mereka-mereka generasi yang cukup gemilang, Ustaz. Saya mengharapkan, saya menyeru kepada diri saya, Ustaz, dan juga seluruh sidang penonton, jangan sesekali terpengaruh dengan ekstremis agama, pelampau-pelampau yang menggunakan agama untuk tujuan ataupun kepentingan peribadi, Ustaz. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama-sama hindari daripada terlibat dengan kancah tersebut. InsyaAllah kita nak berehat seketika, Ustaz. Saudara, biasakan kehidupan norma baharu, dakwah tanya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sedang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun sampai ke penghujung blok terakhir Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Di minit terakhir ni, Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat kita. Tapi sebelum tu, bagi anda yang mungkin ingin lagi mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini, sirah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-888-1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan ke 01-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar, luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, Ustaz, yang menonton kita ada buat bancian di Facebook misalnya, bukan sekadar dari tanah air kita, bahkan dari Australia, dari Singapura, dari Brunei, Indonesia dan juga yang jauh pada, Ustaz, Kanada dan Amerika pun ada juga yang menonton kita menerusi siaran FB Live. Jadi terima kasih atas tontonan anda. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita. Dan Ustaz, kita nak sambung kisah ini dengan kita raikan
soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pengakhiran hidup Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu sebelum menyerahkan kekhalifahan kepada Yazid bin Muawiyah? Apakah legasi Muawiyah yang masih diteruskan dan hidup sehingga sekarang? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah khair. Soalan yang cukup menarik daripada sahabat kita di Facebook Ustaz. Baik, terima kasih pada yang mengajukan soalan. Ini pun merupakan salah satu daripada tomahan yang dilemparkan kepada Sayyidina Muawiyah juga. Kalau nak diikutkan, kita tengok zaman Khulafa' Rasyidin ini, ataupun Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali ridwanullah alaihim ajma'in, ini mereka di kalangan bukannya pelantikan mereka itu bukan berdasarkan bapa, anak apa semua ni kan, tapi bila bermula saja atau monarki kita kata tapi bila bermula saja zaman Muawiyah ini pun ada yang tohmah kata tengok lantik anak sendiri, untung dia lantik anak sendiri pula. Tuan-tuan semua, ini perkara perlu diperbetulkan. Kenapa kita perlu perbetulkan? Kerana tuan-tuan kena ingat, batu baca sirah ni kena teliti dan perhalusi. Jangan baca tokoh itu sosok tubuhnya saja. Lihat orang di sekelilingnya dan perkaitan. Rupanya Yazid bin Muawiyah pun orang yang hebat, anak anda yang hebat, soleh, yang senantiasa mendampingi ayahanda dia. Maknanya apa? Orang yang paling dipercayai ayahandanya itu, dia percaya, dia ikut dan dia tengok sendiri macam mana ayah dia mengurus takbir. Jadi maknanya kalau kita di tempat dia sendiri pun, anak sendiri, seorang yang boleh maknanya kita mentor-menti tu dah ada dah. Dia dah mentoring tu dah ada. Macam mana dia didik, macam mana cara nak memimpin, orang kata selok-belok dalam kepimpinan ni semua dah pun dipelajari langsung daripada ayahandanya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadinya kalau ditanyakan tentang bagaimana penghujung hayat, adalah beberapa riwayat boleh saya kongsikan. Antaranya Ibnu Sirin rahimahullah ada menyebutkan bahawa ketika ajal menghampiri Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini, beliau ada yang menyebutkan bahawa beliau dalam keadaan yang kurang sihat, tak sihat, uzur dan ada sakit pun ada menyebutkan. Cuma ada satu, saya nak ambil satu, kita panggil apa, momen ataupun satu situasi di mana detik yang boleh saya kongsikan, iaitu Sayyidina Muawiyah pernah letakkan pipinya ke tanah. Letakkan pipinya itu pula kanan kiri pipinya itu ke tanah. Ini khalifah hebat ni, kalau setiap tindak tanduk dia itu ada sebab lah tu mengapa begitu tindakan dia, begitu dan begini, sambil dia menangis dan dia berkata, ya Allah, sungguh kau telah pun berfirman. Dia berfirman, sungguh ya Allah engkau telah pun berfirman. Maka Sayyidina Muawiyah pun membacakan surah An-Nisa ayat 48. Apa ayat yang menjadi pilihan Sayyidina Muawiyah ketika beliau ni pipi ke tanah itu menempelkan pipi kan, dan dia berkata, dia membacakan ayat Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Ya, memang menjadi kebimbangan orang soleh terdahulu. Andai kata maut ataupun ajal hampir tiba, benda paling dia bimbang benda-benda berkait dengan syirik ni semua. Sebab itu ada ulama sampai dia nak meninggal dunia, orang sekeliling, masuk anak ahli keluarga semua mengajarlah la ilaha illallah. Tak habis-habis dia duk sebut apa? Dia kata tidak, tidak. Orang berasa pelik ni, ulama hebat, orang hebat, orang soleh besar. Dia kata tidak. Patutnya dah la ilaha illallah, ikutlah la ilaha illallah. Rupa tidak itu kerana apa? Dia sedang didatangi oleh syaitan yang sedang membisikkan pada dia, untunglah, bahasa sekarang, untunglah engkau jadi ulama. Engkau ulama besar, orang soleh ramai doa, engkau pun nak masuk syurga lah nanti ni. Dia kata tidak tu maknanya dia menidakkan bahawa tidak,
Kau jangan, maknanya kau jangan cuba nak hasut aku. Aku nak beritahu kau, selagi aku tak langkah kaki masuk dalam syurga, aku belum lagi dikatakan orang merdeka. Kita tak tengok bendera ni semangatnya. Aku belum lagi dikatakan orang yang berjaya, belum lagi. Selagi aku, maknanya apa? Syaitan dia ganggu orang, nak menyesatkan orang sampai nak meninggal dunia. Apatah lagi tengah hidupnya. Jadi itulah yang menjadi kebimbangan, dan akhirnya Muawiyah disebutkan meninggal dunia pada Rejab tahun 60 Hijrah di kota Damsyik. Ini satu catatan sejarah lah, boleh kita jadikan sebagai panduan kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya di Facebook Imran Syakir sebelah tadi, dan sedikit info yang mungkin kita boleh kongsikan sebagaimana di infografik yang kita paparkan dari CBT sebelah tadi. Antara kemahiran ataupun kepakaran yang biasa yang berada di zaman pemerintahan beliau ialah antaranya mahir ilmu astronomi ataupun kaji bintang. Kerana itulah mereka mahir ketika mana pelayaran, dan sehingga berjaya menumpaskan Rom Byzantine pada ketika itu. Dan saya teringat, mungkin di sini akan datang kita boleh kongsikan satu perkara yang cukup menarik. Ilmu yang semakin hilang pada hari ini ialah ilmu astronomi ataupun kaji bintang. Ramai kita tak tahu. Dan orang Melayu dulu pun sebenarnya mahir, bangsa pelayar, bangsa pelaut yang memang hebat berlayar di lautan. Tapi mungkin pada hari ini kita nak cerita panjang pun mungkin masa mencemburui kita. Mungkin kita akan sambung pada siri akan datang insya-Allah untuk episod tersebut. Ini cadangan sajalah Ustaz, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita, tapi sebelum tu di awal program tadi Ustaz ada nak kongsikan dengan para penonton. Sebab kalau saya tak sebut doa tu nanti akan tanya, akan menjadi satu persoalan pula Ustaz. Ustaz marah nanti Ustaz. Allahu Akbar. Antara doa khusus yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu golongan. Siapa golongan tersebut Ustaz? Ya, di awal tadi ataupun di masa di TV3 tadi pun saya dah ada sebutkan bahawa Sayyidina Muawiyah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka adalah kalam-kalam, cakap-cakap di kalangan kita kata, untunglah orang dulu-dulu Nabi doa. Habis kita ni dah Nabi dah wafat, tak dapat bertemu Nabi secara langsung. Habis itu macam mana Nabi nak doakan kita? Tak. Nabi dah lama doakan kita. Tapi kita yang mana? Kita yang mana? Okey. Ingat Nabi SAW pernah mendoakan kita, iaitu golongan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu maknanya, ya Allah berilah berkat, berilah keberkatan melimpah ruah pada siapa? Orang yang berpagi-pagi. Itulah. Maka kalau tuan-tuan, kita semua kru-kru lagi lah tiap-tiap hari tanya Ustaz. Bangun awal pagi dengan kerja, dengan buat macam-macam kerja dakwah, pergi kebun, pergi pejabat, pergi apa, menghidup, mengimarahkan pagi, apatah lagi solat subuh berjamaah semua. Kita lah termasuk dalam kalangan orang yang didoakan supaya dapat berkat. Hidupkan pagimu. Dah zaman bangun pukul 11 pagi itu tak payahlah. Kan bangun awal-awal pagi. Kita akan termasuk dalam kalangan yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Masa lepas jiwa dia dah dapat jawab tu, lepas tanggungjawab dah. Lepas ni jangan tidur sampai tengah hari Ustaz. Janganlah. Berpagi kita dalam keadaan meraih rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh mungkin kita boleh raikan lagi sahabat kita yang bertanya di Facebook. Kita pun sudah tak salah dah pun sampai di penghujung. Mungkin kita nak raikan mungkin sebahagian terakhir. Sahziatul Sidik yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sumbangan yang besar Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu terhadap peradaban dan Islam yang beliau lakukan sendiri? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Dan juga ini juga mungkin sebagai kesimpulan terakhir untuk siri kita, perbincangan kita tentang Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sedikit daripada Ustaz. Ya, satu perkara yang terima kasih pada yang mengajukan soalan. Satu perkara yang kita jangan tinggal berkait dengan Sayyidina Muawiyah ini, satu catatan penting yang perlu kita ketahui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan awalu jaishin min ummati yaghzunal bahra qad aujaba. Rasulullah SAW menyebutkan pasukan dari umatku yang pertama berperang di laut. Pasukan dari umatku yang pertama berperang di laut, mereka diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah gerangan yang disebutkan Nabi sebagai pasukan dari umatku yang pertama berperang di laut? Iaitulah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, di bawah arahan beliau, di bawah, sebab dia sendiri yang membentuk pasukan tersebut. Dia membentuk pasukan tersebut, dan beliau sendiri yang kapal-kapal perang hebat-hebat ini semua juga di bawah pemerintahan beliau, di bawah saya kira menjawablah persoalan tentang apakah
peradaban, sumbangan beliau. Ini maknanya. Maknanya kawan-kawan kita Navy di luar sana, tentera-tentera laut. Ini satu pelajaran penting. Kita ketahui bahawa rupanya Islam dahulu ada tokohnya yang telah pun mengukir dengan tinta emas. Ya, betul, dengan tinta emas ini dari sudut ketenteraan, khususnya tentera laut. Sebab orang yang duduk di laut ni cabarannya besar. Betul. Kalau duduk di darat, mari angin ribut macam mana pun ada tempat menyorok. Nyorok belakang pokok, nyorok belakang tu pun terbalik juga pokok. Tapi kalau di laut nak menyorok mana? Sebab itu ilmu-ilmu berkait tentang ilmu astrologi, astronomi ni semua sangat diperlukan. Nak baca arah angin apa semua sangat diperlukan. Maka mereka ini dulu termasuk Sayyidina Muawiyah dan tenteranya semua di kalangan mereka yang mahir dan pakar. Dan satu lagi yang saya rasa sangat terkilan kalau saya tak sempat nak sebut sebab tadi dah janji dah, iaitu tentera di kalangan wanita yang berperang di laut. Ni ada kisah dia. Ada masa ke? Sikit saja. Masya-Allah, mencemburui sungguh. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah bermimpi satu malam ketika mana Nabi mimpi dan Nabi tersedar dan bermimpi dan Nabi pun tersenyum. Apa yang menyebabkan Nabi tersenyum tu? Kata Nabi, beberapa umatku diperlihatkan berperang mengharungi lautan biru dan mereka ni bagaikan raja-raja yang duduk di singgah sana. Orang kata apa, hebat gah ni semualah. Dan ketika itu Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha dia dengar dan dia kata, ya Rasulullah, doalah pada Allah supaya saya ini termasuk dalam kalangan mereka tentera laut hebat-hebat semua tu tadi tu. Maka apa yang dimintakan, maka Nabi pun doakan dan sungguh namanya Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha adalah salah seorang daripada tentera di kalangan wanita berperang di laut. Ini satu sejarah yang terukir. Ya, membuatkan kita golongan wanita pula ni khususnya wanita di luar sana merasakan bahawa ada tokoh di kalangan wanita yang begitu hebat, ulung boleh kita jadikan sebagai pedoman. Dan alhamdulillah tu antara sedikit yang kita boleh kongsikan untuk pagi ini siaran Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan terakhir kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa ringkas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wa nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Bukakanlah pintu hati kami untuk kami menuntut ilmu dan jadikanlah kami di kalangan orang yang ikhlas menuntut ilmu, menyebarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang senantiasa mengikut contoh-contoh tauladan mulia di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail atas perkongsian pada pagi ini. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Saudara sidang penonton, jangan lupa untuk sama-sama saksikan siaran Tayana Ustaz pada esok hari bersama moderator Da'i Hadari dan juga Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas untuk topik ibadah zikrullah. Untuk siaran esok pada hari Jumaat, mudah-mudahan kita dapat sama-sama lagi. Dan saudara sidang penonton, sebagai yang terakhir, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.